Menjadi penuntut tahfiz bukan bermaksud melahirkan seorang hafiz yang memakai kopiah atau serban semata-mata, yang duduknya di masjid seperti yang digambarkan kebanyakan orang. Seorang hafiz merupakan golongan yang lebih hebat dari kumpulan profesional kerana mereka mahir dalam hafazan Al-Quran dan bidang profesional, malah mampu memimpin masyarakat. Skop kerjaya bagi golongan ini tidak terhad menjadi ustaz atau imam. Malah pendidikan di Mahad kini mendedahkan pelajar dengan subjek akademik seperti di sekolah biasa. Situasi masyarakat hari ini yang tidak seimbang iaitu cemerlang dalam sudut akademik semata-mata mengakibatkan pembelajaran tentang agama terabai. Kebanyakan ibu bapa sedar bahawa anak mereka perlu didedahkan pendidikan awal agama. Tidak kira latar belakang profesion mereka dan melihat tahfiz pilihan yang tepat bagi mengajar anak mengaji sekaligus menghafaz Al-Quran. Satu kelebihan pelajar tahfiz yang telah melalui proses pendidikan menghafaz dan memahami Al-Quran kerana ia mampu melahirkan individu yang mantap, matang, berdikari dan cemerlang sekaligus mampu memupuk ciri kepimpinan. Kanak-kanak seawal 4 tahun didedahkan dengan membaca Al-Quran diikuti dengan hafazan. Bermula dengan mengenal huruf dan mampu menghabiskan Iqra seawal sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudian mereka akan diajar untuk membaca Al-Quran dengan betul dan seterusnya kanak-kanak ini sudah mampu menghafaz bagaimanapun ia mengikut keupayaan pelajar. Setiap pelajar bukan sekadar diajar membaca Al-Quran, tetapi setiap pelajar mestilah boleh membaca Al-Quran dengan bertajwid, tartil dan dapat menyempurnakan makhraj dengan baik. Dalam masa yang sama, pelajar tahfiz perlu diajar untuk memahami ayat yang dihafaz agar dapat menghayati setiap maksud dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم يهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Itu dia sebentar tadi alunan bacaan ayat Al-Quran dari adik buah Muhammad Al-Kausar Syarul Nizam yang merupakan pelajar dari Mahad Tahfiz Al-Mukri. Sungguh sedap bacaannya kan dia. Betul Syafiq, dan saya sebenarnya macam tersentuh sebab mendengarkan suara dan dengan usia sekecil ataupun semuda ini beliau mampu untuk mengalunkan alunan ayat suci Al-Quran dengan cukup merdu dan orang kata sempurna insya-Allah lah. Dan hari ini adik Muhammad Al-Kausar tidak kesorangan kerana turut berada di sini adalah guru besar kepada Ma'had Tahfiz Al-Mukri, Ustaz Muhammad Darul Zaman. Terima kasih Ustaz dan juga adik kerana sudi bersama kami di Surat An-Nas Now. Okey. Dan sebenarnya hari ini kita menjemput mereka berdua bukan sahaja kita nak bersembang ya. Betul Syafiq. Kita hari ini nak korek bagaimanakah sebenarnya seorang adik seusia muda macam ni boleh mampu untuk menguasai
ayat-ayat suci Al-Quran. Kita nak korek rahsia pelajar tahfiz ni macam mana dalam usia mereka yang sebegini dah boleh hafaz Al-Quran dengan baik sekali. Dan bukan semua orang ya Syafiq dikurniakan peluang untuk mendapat keistimewaan hafaz Al-Quran ni. Kita pun masih lagi memperbaiki untuk cara tajwid dan sebagainya. Betul, tak dinafikan dia. Dan mungkin kalau dia waktu di usia mungkin sebaya dengan adik ni, agaknya dia tengah buat apa time tu? Kalau dalam umur macam ni, masa tu pergi mengaji lah. Pergi mengaji cuba khatamkan Quran lah. Maksudnya, tapi orang kata rezeki adik ni dia dapat lebih lagi. Ya, betul, insyaAllah. Dan okey, tanpa membuang masa sebenarnya kita nak terus ke soalan pertama. Tapi sebelum tu, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di studio NX Now pada hari ini. So mungkin kita nak terus tanya kepada adik Muhammad Al-Kawsar. Adik Muhammad Al-Kawsar, mungkin ramai di luar sana yang nak tahu berapa umur adik sebenarnya. 12 tahun. 12 tahun Tahun ni 12 tahun ke atau Tahun ni 12. Tahun ni 12 tahun. So maksudnya adik dah tahfiz sejak dari usia berapa lagi? 11 tahun. 11. Maksudnya kalau ikut tempoh 11 ke 12 tahun tu tak lama, tapi tak cara lama. Bacaan dia tu macam cara bacaan dia seperti dah lama betul dah tu lama, Syafiq. dah profesional. Itulah selalukan baca Al-Quran dia. InsyaAllah. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz kan, sebagai Ustaz guru besar kan dekat Mahat tu, range umur pelajar kat sana ataupun kalau Ustaz boleh kongsikan daripada umur berapa tahun, seawal berapa tahun mereka ke sana? Kita ambil antara 10 hingga 13 tahun. So jadi pelajar yang ada di Mahat Tahfiz ni semuanya mereka berusia antara 10 hingga 13 ke atau ada yang lagi muda begitu? Ada yang muda, sekiranya ada abang dia ke atau saudara yang ada di situ yang boleh jaga dia lah. Okay. Kalau sebelum mereka masuk ke Mahat Al-Quran ni Ustaz kan, adakah sebarang proses pemilihan ataupun saringan dilakukan? Ada, kita buat bulan 11. Bulan 11 setiap tahun. Apakah bentuk mungkin saringan tu, mungkin boleh ceritakan kepada penonton? Yang pertama sekali kita nak akhlak dia lah. Maknanya untuk hafaz Quran ni mesti seorang yang berakhlak lah. Quran ni dia nur. Jadi sesuai dengan nur tu mestilah akhlak pun ada yang nur jugalah. Nama saya ada Nur tau. Ada Nur. Alhamdulillah, masih ada Muhammad. Alhamdulillah. Dia hafal Quran tu insya-Allah. Tapi Ustaz, kalau kita bercakap tentang akhlak ni adalah suatu perkara yang relatif yang kita tak boleh nilai ataupun kita suka untuk kita nak ukur sejauh mana dia punya akhlak tu. Mungkin Ustaz boleh ceritakan daripada pendekatan bagaimana akhlak ni dinilai? Kalau pada interview itu kita cuma ikut daripada perbualan dengan pelajar tu lah. Kita akan cuba bongkar sikit-sikit dari segi kemudian laporan report. Maksudnya akan daripada kelas sekolah lah, nama lah, surat berhenti dan sebagainya. Juga daripada pengakuan ibu bapa lah. Okey, kejap kita nak tanya adik Kawsar sendiri kan. Mula-mula tu masuk sebab minat ke ataupun macam galakan daripada ibu bapa sendiri? Mula-mula rasa macam kena paksa. Tapi lama-lama rasa macam Ustaz jangan marah Ustaz. rasa macam okey. So macam mana macam transisi tu macam perubahan perubahan. Macam mana adik Kawsar cuba untuk sesuaikan diri dengan keadaan yang baru tu? Cuba untuk mungkin sebelum ni belum pernah mengaji, mungkin mengaji saja belum menghafal Al-Quran dan bila dah kena suruh baca Al-Quran, kena hafal lagi Al-Quran tu, ada tak rasa terbeban ke macam mana? Rasa kalau usaha tu boleh sebenarnya. Cuma malas ni semua. Adik Kawsar sebenarnya dah bermula masuk di Mahat Tahfiz sejak berumur 10 tahun ke atau lebih awal daripada itu? 11 tahun, pertengahan tahun lepas. Pertengahan tahun lepas. So maksudnya adik Kawsar masuk waktu tu dah hafal Al-Quran ke masih belum lagi? Dah boleh baca tapi belum hafal. Belum hafal. Alhamdulillah, cepatnya. Kita ada masa lagi. Nak cakap pasal hafal, teknik-teknik atau ada tak sebarang kata amalan ataupun tips Ustaz kalau misalnya penonton di rumah tu yang baru nak mula menghafaz, bukan sekadar membaca tapi menghafaz dan menghayati keunikan tu, amalan untuk bagi kanak-kanak ni dari segi makanan ke macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi sebelum salam pula. Tak apa Ustaz. Pertama sekali untuk kita menghafaz Quran, kita kena fahamlah
apa sebenar konsep untuk menghafal Quran itu untuk apa, tujuan dia, kenapa dan mengapa. Ya, bukan setakat kita hanya hafal seperti nyanyian-nyanyian belaka. Ya. Jadi kita dah faham tujuan hafaz Quran dengan fadilat-fadilat yang tertentu, ya. Kerana Quran itu dinyatakan sebagai kitabul mahfuz, kitab yang terpelihara. Jadi bila mana kita pelihara Al-Quran, maka Allah akan pelihara kita lah dunia akhirat. Itu sebagai pendorong, ya, untuk pertama sekali nak gerakkan kita hafaz. Yang kedua, bila dah kita mula untuk menghafaz, kita pastikan 4 perkara mesti ada dalam diri kita. Yang pertama, betulkan niat dulu. Niat pertama itu sangat penting untuk apa kita menghafaz tadi. Yakni semata-mata mencari mardatillah lah, kerana Allah Ta'ala. Bukan kita nak cari nama atau nak cari publicity dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kesungguhan ada lah. Apa sahajalah, sama ada dunia atau akhirat, mesti ada kesungguhan. Ya. Jadi dengan ada kesungguhan, walaupun kita pada peringkat awal kita kata adik tadi berat, ya, payah. Tapi dengan kita pertama niat yang betul, kemudian didorong dengan kesungguhan, ya, insya-Allah Allah akan buka jalan dia. Ya. Dan yang ketiganya, kita kena banyakkan amalan-amalan soleh. Ya. Kenapa? Kerana amalan soleh ini dia sebenarnya menyucikan hati kita. Kerana saban hari kita celik mata aja kita akan terdedah. Ini dalam kemungkinan untuk berlakunya maksiat. Maksiat mata, maksiat tangan, telinga sebagainya. Sedangkan maksiat ini Nabi kata ia akan menumbuhkan titik hitam. Innal abda idza atnaba kanat nuqtatun sawda'un fil qalbi. Fa in taba saqala qalbuhu wa in zada zadat. Anak Adam ni bila buat dosa akan ada titik hitam di hati dia. Jadi bila dia bertaubat, putih balik hati dia. Tapi kalau dia terus dah dosa, maka bertambah hitam. Jadi dalam keadaan hati yang hitam, mana mungkin nur dari Al-Quran boleh masuk ke hati itu. Jadi sebab itu sangat penting kita pertingkatkan amalan soleh dia sebagai penyental, berus, ya, untuk nak kikis, nak bersihkan karat-karat hati hitam-hitam tadi supaya hati kita dah kembali bersih, ada pancaran-pancaran, maka baru dia matching dengan cahaya nur Quran tadi. Betul. Ya, boleh masuk. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, mesti jauh dari maksiat lah. Sebab yang tadi kita kata, maksiat punca datangnya titik hitam. Apa faedah kita basuh, datang balik hitam. Kita basuh baju, ambil longkan, simbah balik. Jadi tak ada makna dia. Ya, walaupun kita puasa, kita baca Quran setiap hari, tapi waktu yang sama kita bergelumuk dengan, ya, dosa-dosa, maka tidak ada apa faedah. Jadi sangat penting 4 perkara ni. Saya ulang balik yang pertama tadi, niat betul. Yang kedua, nak ada kesungguhan, ya, doa dan ulang kaji, murajaah, ya. Doa-doa ibu bapa sangat penting juga. Ya, doa pada guru, keredaan ibu bapa guru sangat penting. Ya, kerana pintu ilmu akan tertutup sekiranya, ya, hati guru tersinggung dengan anak murid. Jadi adab paling penting sekali dalam menuntut ilmu, akhlak antara murid dan guru itu. Ya, supaya guru itu redha kita, maka terbuka pintu ilmu, maka mudahlah nak masuk ilmu-ilmu tadi. Ya, yang ketiganya, banyak ke amal soleh, dan yang keempatnya jauh pada maksiat. Wallahu a'lam. Okey, itu dia penerangan yang sangat terperinci oleh Ustaz. Sedikit perkongsian mengenai tips macam mana dan adik Kausar, cuba adik kongsikan pada kita kan, macam mana rutin seharian dekat tahfiz tu, daripada bangun tidur macam mana? Apa yang adik buat, bangun tidur pukul apa, bila adik baca Quran, sehari sekali tu berapa kali baca Quran? Cuba adik kongsikan. Kat Mahat tidur pukul 11. 11 malam. Bangun pukul 4.30. 4.30 pagi. Lepas tu solat tahajud, solat sunat taubat. Lepas tu buat persiapan solat subuh sebelum tu lah. So lepas dah buat solat tu, persiap untuk buat lancarkan hafalan, lancarkan apa yang Ustaz bagi kerja semua. Lepas tu solat. Lepas solat, masuk kelas daripada lepas subuh sampai 7.30. Lepas
lepas 7.30 tu makan. Tapi puasa. Lepas tu Kalau bukan bulan puasa makanlah. Makanlah. lepas tu sambung balik kelas pukul 8.30 dia akan masuk. Lepas ni kelas macam mana Ustaz? Macam kelas yang seperti biasa di sekolah-sekolah kebangsaan? Kelas Quran je lah. Kita sepenuh masa Quran. Lepas tengah tu dah standby lah hafalan. Terus hantar kat ustaz. Sampai pukul 11.30 tu dah habis masa. Boleh qailullah, tidur tengah hari. Sampai pukul 12 lebih. Lepas tu buat persiapan solat Zuhur. Solat. Lepas Zuhur tu kita ada murajaah. Apa? Ada ulangan. Lepas tu sampai asar masuk surau. Solat asar. Petang tu waktu rehat. Bila rehat tu boleh beriadah ke macam mana? Boleh. Basuh baju, kadang-kadang basuh baju. Beriadah. Kadang-kadang mengulang. Lepas tu persiapan makan. Dan pukul 6.30 tu dah berhenti main. Persiapan untuk solat maghrib. Maghrib, buka puasa ke makan malam Lepas tu solat. Malam tu sambung kelas untuk hafalan untuk esok. Dan seterusnya lah. Dan sebenarnya tertarik bila Kausar bercakap tentang makanan tadi. Saya nak bertanya sikit kepada Ustaz. Mungkin ramai juga kat luar sana yang nak tahu apa makanan yang diberikan kepada mereka yang pergi ke sekolah mahat seperti ini. So mungkin Ustaz nak ceritakan sedikit. Yang paling penting sekali makanan itu mesti halalan tayyibah lah. Betul. Ya. Sebab Nabi pun ada bersabda, la ta'kul illa ta'amat taqiyyin wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu makan melainkan makanan yang kamu nak makan itu pasti daripada orang-orang yang bertakwa. Dan jangan kamu beri makan melainkan makanan kepada orang-orang yang takwa juga. Hadis ini sebagai pendorong lah, ulama mengatakan sunat lah kita memilih makanan daripada orang takwa, walaupun daripada orang kafir itu halal sekiranya tidak ada tanda keharaman dia unsur dia, tapi di sudut berkat tu. Jadi kita pasti pertama sekali makanan itu hasil buatan orang-orang yang bertakwa. Maknanya tidak sepatut kita beli daripada makanan-makanan orang yang tidak takwa, walaupun dia berkat halal, dia tidak memberi keberkatan pada darah yang tumbuh. Jadi keberkatan itu penting untuk memberi kekuatan dalam ibadah. Pelajar perlukan kekuatan, dorongan rohani untuk mendalami ilmu Quran tu dia berat. Jadi nak ada dorongan tu, kekuatan datang daripada itulah antara satunya. Yang kedua, sumber-sumber yang boleh mendatangkan kekuatan minda lah. Itu makanan sunnah. Kismis, madu. Watin. Ada lagi apa nama kambing. tu? Kambing boleh juga. Kambing boleh. Tapi tak boleh banyak tu orang tu. Naik darah pula. Apa nama lagi satu tu? Manna, ya. Makanan Arab tu manna. Lagi satu luban. Luban ni dia getah pokok. Itu makanan kegemaran Imam Syafi'i kita, rahimahullah taala. Di hari meninggalnya Imam Syafi'i, ulama kata masih ada sisa-sisa luban di gigi dia. Ya, sebab tu dia cerdik. Okey Ustaz. Orang kata bila kita adik dia bercakap mengenai hafalan dan sebagainya kan, mungkin kita banyak student dekat Ma'had Ustaz kan. So lain student mungkin lain pelajar lain orang kata tahap penghafalannya kan. So adakah Ustaz asingkan mereka ni berdasarkan kemampuan menghafaz ataupun macam mana? Sebenarnya kita tak asingkan kerana dia menjadi satu dorongan. Katakan dia lembab sekalipun, itu yang paling penting letak pada pelajar kelas yang cerdik. Seperti tengok pelajar tu ada lebih, takkan aku di sini lagi. Jadi dorong untuk dia mengajar. Untuk belajar. Kalau kita asingkan dalam kelas semua bodoh, semua tidur belaka, tak ada dorongan. Betul juga. Sebab tu kita campur je. Kecil besar. Kecil dia besar sebagai pendorong kepada yang besar. Kalau adik dia boleh hafal, kami yang belasan tahun tak boleh, dia akan malu situ. Jadi dorongan untuk dia. Maksudnya kelas tu kita ada campur je. Campur-campur Ada umur daripada 10 13 tahun campur sekali.
Oh, menarik tu sebenarnya. Seperti dalam gambar tadi lah. Tadi kan ada seperti tadi. Ada pasal juga tadi saya ingatkan itu sekadar macam untuk latihan mereka duduk belajar. Mungkin psikologi kanak-kanak ni bila kita tengok yang seorang lagi berjaya kan, mungkin dia terdorong dan termotivasi lah. Ya, betul, tak dinafikan. Dan sebenarnya kalau kita sekarang ni hidup dalam dunia digital, Ustaz, so tak dinafikan ramai di luar sana yang menggunakan smartphone, telefon, iPad dan sebagainya. Macam mana dengan Mahat Tahfiz sendiri? Ada disediakan ataupun diberikan kelepasan untuk penggunaan iPhone? Kita tak bagilah. Memang kita tak benarkan di waktu persekolahan. Bila habis sekolah tu boleh dah pakai dengan abang bimbingan ibu bapa lah. Semua ada waktu-waktu tertentu, time rehat ke apa, kita boleh bagi dalam keadaan dipantau oleh guru tertentu untuk dia ikuti program seperti lagu-lagu Quran kan, untuk dia nak ikut kan, bagi diorang kan. Itu satu galakkan. Kan dari segi kalau sekolah biasa dia ada kadang ada masa untuk dia outing dan sebagainya kan. Kalau Mahat ni macam mana? Adakah dia Isnin sampai Ahad ada rutin yang sama atau mereka ada masa bersama keluarga? Mungkin Ustaz boleh kongsikan? Kita outing sebulan sekali. Hari Minggu pertama. Daripada pukul 12.30 hari sampai 6.30 petang. Kalau dia cuti 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali Outing sebulan sekali. Kalau masa raya ni kira macam mana Ustaz? Raya 12 bulan ni cuti ni. Cuti lah. Hari Selasa ni cuti dah. Tak sabar nak balik? Tak pun boleh. Ada Facebook tak? Tak ada Facebook. Okey, kalau tak boleh Adik kau asal daripada mana? Asal daripada Ceras. Ceras. Tak jauh lah. Ceras dekat je lah. Dekat saja. So pelajar yang tinggal di Mahat Tahfiz Ustaz sendiri adalah mereka yang berasal dari kawasan sekitar ke atau macam ada dari luar juga? Kebanyakan Selangor lah. Tapi ada juga daripada Sabah. Okey. Berapa jumlah pelajar kat Mahat Ustaz? Buat masa sekarang sekitar 70 orang. 70 orang. 70 orang. Alright. Menarik tu sebenarnya. Saya dulu sebenarnya Ustaz, saya memang teringin nak masuk sekolah tahfiz ni. Tapi tak diberi kesempatan. Masih boleh lagi. Masih boleh lagi Ustaz. Masih boleh lagi. Ustaz, sebenarnya saya nak dapatkan tips sebenarnya Ustaz. I mean kalau bagi mereka yang kita yang mungkin dah lanjut sedikit usia ni, mungkin ada sedikit kesukaran dalam menghafal Al-Quran. Ustaz rasa boleh ke saya nak jadi seperti adik Kausar sendiri untuk nak kejar sebenarnya tempoh masa yang saya ada lagi ni Ustaz untuk menghafal Al-Quran? Sebab dalam surah Al-Qamar ya, boleh cari dalam muka ayat yang ke-17 di mana Allah Taala berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min man muddakir. Ya, sungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafal, difaham. Maka adakah antara mereka yang nak menghafal, nak memahami, nak mempelajari Allah Ta'ala? Daripada ayat itu Allah menunjukkan bahawasanya Quran itu mudah. Ya, bukan payah pun nak menghafal. Yang menjadi payah itu diri kita sendiri. Ya. Sebab itu dalam tadi Allah kata zikri ujungnya muddakir. Zikri itu zikir mudah, muddakir itu asalnya zikir juga tapi ditukar kepada dal. Mudda, letak sabdu, muddakir. Di situ makna kepayahan itu datang pada mim ujung tu. Muddakir makna diri seseorang. Asal Quran itu cukup mudah tapi memayah oleh diri dia sendiri. Satu, dia sendiri merasa payahnya ayat ni, memang payah. Dia tengok Quran tu tebal, memang tebal, memang payah. Betul, tapi kalau dia kata kalau budak boleh kenapa aku tak boleh, dia jadikan nipis je ayat tu. Ya. Yang kedua tadilah dorongan sebab hati tadilah dengan perbuatan dia, amalan-amalan dia menyebabkan dia terhijab. Kalau dosa banyak itu jadi payah tu, bukan sebab Quran tu. Maka sebab tu persiapan awal tadi saya kata banyakkan amal soleh dan jauhkan maksiat supaya kita kembali pada normal fitrah lahir. Bila normal fitrah lahir, bersih hati kita, Quran mudah untuk masuk ya. Dengar tu dia banyak tips tu dia juga. Okey, sebelum sebenarnya kita nak bercakap panjang lebar Ustaz, banyak lagi saya nak korek daripada Ustaz dan juga daripada adik Kausar sendiri. Kita sebenarnya ada apa selepas ni? Kita kita saksikan satu VT yang telah disediakan khas menarik. So kena tengok VT. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
Itu dia tadi Syafiq, adik Mashita dari Indonesia yang cacat penglihatan tapi mampu menghafaz Al-Quran. Wow. Dia satu level lagi, dia cacat penglihatan dan dia mampu membaca dan juga menghafaz Al-Quran dengan baik. Jadi ya, betul. Saya tak dapat bayangkan sebenarnya dia. Kita yang sempurna yang diberikan dari dia. Ya, sempurna lah senang cakap. Tapi pun masih lagi tak terkesan untuk menghafal Al-Quran. Itu pun dah ada tanya selera. Okay. Tapi tak bagi. Sebelum kita tanya soalan kepada Ustaz, saya nak tanya soalannya Cik Umar, sampai juzuk berapa dah adik Kausa? Sekarang tengah hafal juzuk 4. Juzuk 4. Mungkin boleh alunkan sedikit ayat-ayat daripada ayat-ayat baru yang baru adik Kausa pelajari, mungkin sikit je lah. Satu atau dua ayat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Okey, tak apa. Adik, dah cukup. Saya rasa ayat-ayat baru tu. Ayat-ayat baru. Mungkin nanti. Tak apa, nanti ada teknik ulangan. Apa tadi dalam bahasa Arab tu, Ustaz? Teknik ulangan tadi? Roja'ah. Saya ingat. Arab bagus. Saya pun tak dapat tangkap kata Arab. Okey. Ustaz, tadi kan kita ada saksikan adik yang cacat penglihatan tu kan, berjaya menghafaz Al-Quran. Kalau mereka yang ada keistimewaan sebegini kan, ada tak cara-cara orang kata macam mana dia orang ni boleh menghafaz? Guna mata hati lah. Satu pendengaran. Teknik pendengaran tu ada dia ulang. Sebab tu kanak-kanak daripada kecil kan, dia belajar daripada pendengaran. Pertuturan kita tu. Orang Arab boleh cakap Arab, orang Jawa boleh cakap Jawa. Mana ada tulisan. Dia dengar. Dia dengar mak bapak cakap, dia hafal. Ya, sebab kita di set minda kita ni, ya, secanggih-canggih handphone ni ada tak sama dengan 1% sel otak. Betul. Dia merakam. Jadi bila Allah dah cipta cantik dah. Jadi yang walaupun dia tidak ada penglihatan, dia boleh guna baca indera yang lain. Telinga, mata hati untuk menangkap ayat tu. Ya. Jadi bila diulang-ulang, dia melekatlah. Bahkan itu lebih tahqiq, lebih kuat daripada hafalan yang kita baca. Sebab di masa saya dulu, ada masa ke boleh kongsi? Boleh, tak ada masalah. Masa saya belajar dulu tak secara diorang dalam kelas tahfiz. Saya ada lebih pada cenderung pada pelajaran pondok. Jadi guru saya ajar cara belajar ni pelajaran tafsir Quran. Jadi dia datang, dia ambil kapur. Masa tu kapur tulis. Kapur yang papan hijau tu. Dia tulis muka ayat Quran. Tak ada baris pun. Ya. Jadi dia akan baca ayat tu. Kemudian dia terjemahkan. Kemudian dia i'rab. Kemudian ada tafsir. Lepas kita dengar tu terus dia tunjuk. Kamu. Kita kena ulang apa dia baca, dia tafsir, dia terjemah, dia i'rab 4 perkara. Tapi alhamdulillah satu kelas boleh. Dan konsentrate tengok pendengaran hati. Tengok tak baca. Alhamdulillah. Dan turun tangga daripada surau ke musalla ke pondok. Hafal dah satu muka ayat tu. Dengan hanya memerhati dan mendengar. Tapi gunakan mata hati. Tapi latihan kita di waktu malam dia asak dengan zikir. Ya Latif. Maghrib ke Isyak tu Ya Latif je tak urus zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tujuannya nak terangkan hati. Jadi bila kelas tu letak Quran. Tak payah tak boleh buka. Tengok aja baju hitam. Tok guru baca dengan lidah-lidah tu panggil apa nama mustafah. Ya. Bila kita dengar terus tangkap. Jadi alhamdulillah tiap-tiap hari begitu. Jadi approach yang Ustaz belajar di sekolah pondok tadi kan, adakah Ustaz macam orang kata guna pakai kembali di ma'had tu ataupun ada cara yang lain yang Ustaz itu kita ada guru Quran 4 orang. Jadi kita sebenarnya bagi peluang pada guru-guru guna teknik masing-masing. Cuma saya bagi penasihat ataupun cadangan lah yang boleh dia orang guna tambahkan.
So Ustaz, kalau macam tadi kita tengok kan adik Masyita di Indonesia tu pun dia buta dan Ustaz pun sendiri cakap dia dengar pada mata hati, mata telinga dia sendiri kan. Mungkin Ustaz boleh kongsi atau mungkin Ustaz ada pengalaman mengajar ataupun di Mahat Tahfiz Ustaz sendiri ada tak mereka yang cacat penglihatan dan sebagainya? Buat masa ni tidak ada yang cacat penglihatan, tapi kita ada OKU, dia tak boleh membaca, ya, tak mengenal pun. Jadi kita buat latih tubi dengan dia. Latih tubi itu penting. Secara intensif dengan pelajar tu dengan sendiri. dia seorang dengan seorang lah. Jadi kita ulang ayat yang sama berpuluh-puluh kali. Baca sampai dia hafal Yasin. Dia boleh hafal Yasin dalam masa sebulan daripada tak reti membaca. Dari tak reti membaca. Dah boleh hafal Yasin. 83. Sekarang dah berjuzuk-juzuk dah. Oh, dia dah start. Dah mula boleh menguasai Yasin. Dia dah mula dapat menguasai menghafaz. Alhamdulillah secara langsung dia boleh mengenal huruf, dia boleh baca. Wah, ni mesti Ustaz sebenarnya ada teknik sebenarnya saya rasa ni. Tapi Ustaz, sebelum bercakap tentang perkara tu, saya nak tanya mengenai kalau lah saya percaya kanak-kanak seusia dengan Kausar sendiri mungkin kalau saya sendiri dan mungkin dia memanglah nakal, tak dinafikan Ustaz. Tapi macam mana Ustaz pendekatan yang dilaksanakan di Mahat Tahfiz, adakah pukul ke ataupun macam mana? Kita didikkan seperti ayah kepada anak. Didikan guru ini tak lain, tak bukan dia anggap sebagai anak. Bagaimana ayah mendidik anak, kalau dia pukul pun kasih sayang. Kalau dia menegur pun kasih sayang. Betul. Kemudian kita jangan anggap kita sebagai Tuhan. Bila kita ajar, dia mesti faham. Tidak. Guru hanya menyampaikan, kata Nabi, ana qasim Allah yu'ti. Kami hanya sampaikan Allah yang beri dia faham. Makna guru tidak boleh memaksa murid untuk faham. Tak boleh paksa murid untuk ingat, untuk ikut, tak boleh. Tapi dia cuma sampaikan dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan harapan. Di samping panjatkan doa kepada Allah supaya apa kita sampaikan ini meresap ke jiwa mereka untuk diikuti dan dihayati. Makna hablum minallah itu sangat pentinglah bagi seorang guru. Kena doa panjat untuk anak-anak murid masing-masing. Di samping usaha dia dalam mendidik mengajar itu, hubungan dengan Allah Ta'ala sangat penting kerana yang memberi ilmu itu Allah. Guru hanya menyampaikan saja. Okey. Syafiq, ada satu soalan terakhir sebelum kita diskusi ni. Ustaz, kalau kita tengok tadi VT dan juga kebanyakan pelajar tahfiz kan banyak pelajar lelaki. So pelajar perempuan memang tak ada ke macam mana? Dan juga mungkin Ustaz boleh bagi tips lah kepada ibu bapa yang ada kat luar tu yang nak hantar anak ke tahfiz ni. Betul? Teringin juga ni saya nak tahu. Yang tak nak hantar dah. Yang tak nak hantar. Tak nak hantar. Ya. Tak nak hantar, suruh hantar. Dia tak mesti hantar ke Mahat Tahfiz. Cuma didikan ibu bapa kepada anak ni penting, wajib. Tanggungjawab mendidik. Ya. Jadi walaupun tak hantar ke Mahat Tahfiz, dia boleh ambil jalan lain, dididik di rumah. Hantar ke surau-surau, masjid-masjid kan ada kelas part time tu kan. Yang pentingnya anak itu didekatkan dengan Al-Quran bagi panduan hidup dia. Yang ada berlaku masalah sosial dan sebagainya itu kerana dia jauh pada Al-Quran. Bila anak itu dah ada kecintaan pada Al-Quran, dia sendiri akan menjadi monitor diri dia daripada terjerumus ke benda lembah-lembah yang tidak sepatutnya. Ya. Itulah cara. Jadi dengan yang tadi tu, yang pelajar perempuan tu macam mana pula? Mereka ada yang belajar di Mahat Tahfiz atau tidak? Di Mahat Tahfiz kami sebab kuasanya terhad, jadi kita setakat ni masih hanya ambil yang lelaki. Maksudnya ada lah juga Mahat Cuma kita dalam proses pembinaan. Tengah buat penggunaan baru 4 tingkat. Tapi masih ada rangka lah. Lebih kurang 1.8 juta kos saja. Banyak juga tu. Untuk perempuan, insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada hari ini dan juga adik Kausar. Semoga dipermudahkanlah perjalanan adik Kausar kita. Dan terima kasih saya tadi. Okey, itu dia sebentar tadi sedikit perkongsian mengenai bagaimana teknik menghafal dan juga mereka yang mempelajari Al-Quran ini sedikit telah pun dikongsi oleh Ustaz Muhammad Darul Zaman dan juga adik Muhammad Al-Kausar Sharunizam dari Mahat Tahfiz Al-Mukri. Betul. Dan Syafiq, kita ada lagi segmen yang perkongsian menarik selepas ni. Jadi sebelum itu kita berehat dulu sebentar. Jadilah sebahagian daripada keluarga besar NX Digital di Facebook.
Twitter, Instagram, dan YouTube. Follow dan subscribe sekarang. Layari nx.digital untuk dapatkan berita yang terkini lagi sahih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Juga tonton pelbagai program menarik di Live TV. Layari hari ini juga nx.digital.